yang besar, yaitulah yang menjadi didikan Allah Azza wa Jalla, pakaian yang batin, yaitu menghapuskan sifat-sifat yang keji dalam jiwa. Sama juga dalam isu taharah. Bila kita nak salat, kita diminta supaya berwudu. Kenapa berwudu? Sebab wudu inilah yang kamu akan jadi. Ta'rif wudu kata ulama diambil daripada perkataan al-wada'ah. Al-wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah dengan makna elok, berseri, ceria. Itu mana wudu. Kerana itu kita tidak perlu pada jemaah sekalian kepada makeup, kosmetik tak apa. Ni orang perempuan pakai apa dia pakai? Makeup lah. Lagi alat-alat perhiasan apa cat-cat warna semua ni. Tujuan orang yang tak yakin dengan kecantikan diri dia saja, dia sanggup tipu orang dengan tak warna-warna. Tapi kalau dia yakin dia cantik, kenapa nak kosmetik lagi, kenapa nak aksesori lagi, kenapa nak apa? Macam kita beli kereta kita dah sport, dah cat saja. Kenapa nak tukar tayar lagi, kenapa nak tukar sana sini? Akhir sekali kereta jadi macam apa? Tak apa dah kereta, tapi kalau orang jadi macam mandi, berat. Coba tengok warna-warna yang diguna. Kali dah buatannya salah. Warna yang diguna oleh sebagian muslimat kita dengan cat putih sini, dengan itu warna yang ada pada yang ke dalam su, bukan yang luar, tapi sanggup dia pakai. Jadi Allah SWT beri kepada kita al-wada'ah. Kalau kamu nak ceria atas dunia ini, kamu nak ceria di akhirat, ambillah wudu. Dia kata tak boleh pakai warna sikit. Sekali-sekala nak suruh Cik Ahmad tengok ada kelainan, tak jadi masalah. Biar Ahmad tengok malam hari ni warna merah, esok warna kuning. Tapi jangan mata dia tukar warna merah sebab lari kawan dia. Allahu Akbar. Cerita wudu ni sangat panjang. Sebab apa? Ada kaitan wudu ini di dunia dan di akhirat. Kaitan wudu ini di dunia dan di akhirat, iaitulah lambang tanda orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di perkuburan Baqi'. Bila sampai ke sana, Nabi kita termenung. Nabi kata, Allah ikhwan. Allah lah yang jaga saudara-saudara. Sahabat-sahabat yang ada terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami semua saudara? Kenapa pula nak tukar? Kenapa pula cari orang lain? Nabi kata, bal antum ashabi, kamu semua ni saudara. Kamu semua ni sahabat. Saudara aku, iaitulah orang yang datang selepas aku wafat. Mereka beriman dengan aku dalam keadaan mereka tidak tengok. Beriman tak tengok. Ini cantik. Beriman tak tengok. Ini satu kisah besar. Maka para sahabat tanya, bagaimana Rasulullah boleh kenal orang yang tak pernah jumpa? Maka Nabi kata, orang yang akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan muka bercahaya, muka kaki tangan, minal wudu, kesan daripada wudu. Jadi siapa nak suruh Nabi kita kenal dia, maka dia berwudu banyak. Atas dunia ini dia akan jadi cerah. Dalam istilah syarah mengatakan perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu beserta dengannya. Maka Al-Quran telah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang beriman, apabila kamu nak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kamu. Ini rukun basuh, rukun yang basah yang pertama, basuh muka. Dan tangan kamu sehingga ke situ, dua. Dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sehingga kedua kuku tamat sekarang. Wa in kuntum junuban fatahharu, sekiranya kamu berjunub, fatahharu, maka bersucilah. Yani tak ada anggota mandi daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Habis itu. Yang kena basuh ni wudu. Mandi, fatahharu, semua sekali. Maka ayat ini dalam Al-Ma'idah ayat 6 menceritakan kepada kita 4 rukun wudu. Ingat. Jadi para ulama menambah lagi dia berdasarkan kepada hadis, iaitu
Iaitulah mereka mengatakan 4 ini rukun yang basah dan 2 lagi iaitulah rukun yang kering. Apa dia yang kering itu? Niat dengan tartib. Yang basahnya yang telah kita baca ayat Quran, jelas seperti itu. Cuma bila kita nak ambil wudu, kita lihat kepada perbincangan para ulama dalam hadis yang menyebut tentang wudu ini. Ada 2 hadis. Yang pertama dia panggil hadis Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh pembantunya Umrah. Dia kata Umrah kata satu hari Sayyidina Utsman minta air untuk wudu. Kemudian dia basuh tangan 3 kali, kemudian bergomong-gomong, masuk air dalam hidung, menghembuskan kembali. Kemudian Utsman basuh mukanya 3 kali, basuh tangan kanannya, kemudian kiri, kemudian menyapu kepala dia, basuh kaki kanan hingga ke kuku lali. Dan Utsman mengatakan dalam hadis ini, Utsman kata apa? Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'iha. Jadi apa namanya? Utsman kata, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang aku ajar kepada kamu. Ini telitinya para sahabat. Satu lagi hadis tentang wudu ini dia panggil hadis Abdullah bin Zaid yang menceritakan kepada kita juga tentang kaifiyah wudu yang cuba kita nak ulang kaji pada hari ini. Cara-cara ringkas berwudu sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dalam gambar kita ni. Saya tak pasti nampak jauh kanan boleh. Kalau tak nampak kena gelasi pula mata tu. Ini gambar-gambar yang ada ni boleh membantu kita untuk tengok. Cuba kita belajar tadi dalam hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Utsman mula-mula sekali dia ambil yang pertama, basuh tangan. Ingat tak? Basuh tangan yang pertama ni belum lagi masuk dalam amalan rukun. Baru basuh mula-mula. Kemudian komong-komong. Kemudian masuk air dalam hidung. Yang ni kita nak catukan semua sekali. Ada yang sunat dan ada yang rukun. Ada yang sunat, ada yang rukun. Tapi yang kita nak belajar hari ni komplit, awal sampai akhir. Jadi tak payah lagi kita pisah-pisah di antara ini sunat, ini rukun. Sebab kenapa banyak tertinggal amalan wudu kita hari ini? Sebab apa? Sebab kita asingkan di antara yang sunat dengan yang rukun. Betul? Ini sunat tak buat. Ini sunat. Akhir kali bila nak pergi Mekah, bila pergi belajar kursus wudu, tak batal sentuh dengan laki-laki, perempuan, barulah cari ini wudu Hambali lah, ini wudu Maliki lah, ini wudu Syafi'i. Akhir sekali wudu kita mana? Ini pening balik. Sampai ke saya nak ambil wudu Hambali. Tak patah ada wudu sentuh perempuan. Waktu nak salat fikir Allah, aku nak salat Hambali ke salat apa? Jadi dia pening. Hari ini kita Hambali, Maliki, Hanafi, ini 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tak payah kita bisa-bisa. Yang penting sekali, saya nak para imam buat hari ini satu persatu mengikut apa yang ada dalam kitab kita ini, sebagaimana hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa Allah yang telah tunjuk kepada kita cara-cara yang Nabi kita buat. Lepas ni kita belajar sikit, lepas kita pergi ke kanan, kita akan beri terpaku kan. Yang pertama sekali duduk depan. Tengok gambar-gambar yang ada ni. Tartib. Mula-mula basuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali ni bukan rukun lagi. Sebab kita nak guna tangan ini untuk berwudu. Lepas ni tangan ni mari macam-macam tempat tak? Dia sentuh itu, dia sentuh yang ni. Akhir sekali bila nak wudu, kita nak masuk air ni, tangan kita basuh. Itu saja tangan tak perlu basuh ya. Itu satu sunnah yang dia ada. 3 kali basuh tangan yang pertama, kemudian mari pula berkomo-komo 3 kali, masuk air dalam hidung. Tengok dalam gambar dia ada. Ini sunnah. Ini sunnah. Ini barulah sampai ke basuh muka. Basuh muka ni rukun yang di sini. Basuh muka, sempadan muka yang kita tengok setakat pada
Coba kita tengok sempadan muka ni daripada tempat tumbuh rambut sampai ke tempat nyambung. Nak sini sempadan. Hak mukanya daripada tempat tumbuh rambut. Jangan tempat ada rambut. Setengah orang ni salah, dia kata tempat naik rambut. Kalau orang tu cerah masa depan, macam mana kita nampak? Takkan nak sambung kepala sini. Sini kepala, maknanya kita nak muka. Sempadan muka, macam muslimah kita, sempadan muka itu tempat yang mereka dibenarkan untuk buka muka. Yang ulama kata, orang perempuan ni boleh buka muka. Kita tak bincanglah khilaf muka aurat tak aurat, itu panjang cerita. Ambillah yang ada hari ini. Kan? Muka itulah sempadan yang kita boleh buka daripada hak dia, daripada tempat tumbuh rambut ni sampai ke dagu. Sini. Dua lahian, dua tulang rahang masuk. Jangan sampai sini tekuk dah. Sini ni. Maka sempadan muka yang kita kena basuh, itulah sempadan muka yang dibenarkan muka-muka, dan itulah sempadan muka yang kita kena buka dalam solat kita. Telinga ke telinga. Sini. Sini agak ragu sikit. Kemudian bila masuk tangan, timbul satu soalan. Satu lagi yang tertinggal, dipanggil baca bismillah. Dalam hadis Nabi kita SAW suruh baca bismillah. Ada bismillah. Jadi bismillah ini permulaan kita nak wudu. Kalau kita ambil wudu di tempat wudu, senang makan. Tapi dah jadi satu realiti. Banyak rumah-rumah kita ni tak lurus, tak ikut spek syariat ketika buat tandas. Betul? Tandas sekali dengan air wudu situ. Macam mana nak baca bismillah? Jadi di sini para ulama katakan sebelum masuk nanti baca bismillah, dan ataupun kita baca dengan hati gitu saja. Baca bismillah dalam hati saja. Kemudian terus kepada basuh yang kita tangan. Ini yang kita buat. Cuma yang kita nak belajar waktu basuh tangan, apa tu niat. Jadi niat dia kata sini basuh muka beserta dengan niat. Niat macam mana Pak? Niat wudu macam mana? Payah ke sana? Kau kena waktu nak angkat air itu kena ingat. Masukkan wudu. Kita angkat air itu, kita dah niat nak berwudu dalam hati kita, itu sudah masuk. Niat itu mana? Aku nak wudu, bukan basuh muka macam bangun tidur. Itu yang nak. Sebab fungsi niat ada dua. Ada dua. Fungsi niat ada dua. Yang pertama, niat membezakan di antara antara ibadah. Hak ni rukun, hak ni sunnah. Macam kita salat pagi tadi. Sebelum salat subuh, ada tak salat sunat 2 rakaat? Ada. Apa beza di antara hak subuh 2 rakaat, sunat pun 2 rakaat juga kan? Yang membezakan di antara dua ni, siapa yang membezakan? Niat. Ini sunat, ini. Itu satu fungsinya. Yang kedua, niat juga membezakan di antara adat dengan ibadah. Adat dengan ibadah. Kita bangun tidur, basuh muka tak? Mesti basuh muka. Tapi hak ni kita basuh untuk apa? Untuk ibadah. Maka kita niat dalam hati kita bahawa aku berwudu ketika itu. Jadi niat itu serta sini. Baik. Bila basuh tangan, ini cara kita basuh tangan. Pasal telap air kita ni kena ada atas. Basuh tangan ni dia nak macam ni. Macam dalam gambar. Ini telah diakui oleh para doktor. Saya ada doktor sini. Boleh bantu kita? Tak ada doktor dekat hospital. Para doktor bila kita bercakap dengan dia kata, "Ustaz, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh para ahli perubatan." Doktor bedah, kalau basuh tangan ketika nak pembedahan, dia tak boleh basuh gini. Kuman lekat sini. Dia kena basuh gitu. Kena angkat ni. Pasal itulah satu sunnah yang kita tertinggal ini, waktu kita basuh ikut kan. Gini macam-macam. Tak kita nak duduk. Setengah masjid dia buat tempat duduk, kerusi duduk untuk ambil wudu kan. Tapi kita ni masih orang kampung yang tak reti ni. Orang kampung, orang bandar, dia bukan duduk, dia naik tadi. Itu jadi masalah.
Ada orang buat kursi untuk duduk, dia lompat naik atas tu, akhir sekali basah habis. Bila mari orang kemudian kepada dia, tak tahu kemana. Akhirnya dia berdiri. Kursi ada. Sebab tujuan macam ni, kita nak dia basuh tangan sempurna sampai ke siku, dan yang agak ketara sangat ni. Sebab kita belajar kat sini, biasa orang akan ambil wuduk, dia tak buka kopiah. Tak buka kopiah. Jadi sebab apa? Sebab dia belajar dalam buku dia menyapu sedikit kepala. Saya tak kata tak sah. Cuma yang kita nak cari kesempurnaan. Sempurna muka. Mana yang boleh nampak dia? Kalau nampak nyambung. Bila sampai di kepala ni, sepatutnya kita buka semua kopiah kita. Jangan main sekat kita. Anda tengok, perhatikan di tempat ambil wuduk lah. Untuk di negara Arab lebih cantik. Sebab dia akan buat tempat ambil wuduk, dia tak ada buat apa ni, tempat letak kopiah. Bahkan tempat sangkut dia punya ega lagi. Orang Arab akan pakai ega yang bulat tu. Sangkut serban dia. Untuk membantu dia orang. Sebab bila ambil wuduk, kita nak macam ni. Dalam hadis Nabi SAW, saya belum cakap juga. Dia naknya ambil tangan macam ni, letak sini, tarik ke belakang. Tarik ke belakang, pusing balik. Itu yang sunnahnya, yang kita tertinggal. Oh, ini kata tak sah kau. Siapa kata saya tak kata tak sah. Tetapi ada hikmah. Hikmah dia ni, kenapa 3 anggota dibasuh, kepala tak basuh? Pernah tanya, kenapa anggota 3 basuh, 1 tidak dibasuh? Sebab dengan cerita sikit. Kita ni, muka kita guna tak guna muka? Guna ke tidak? Guna sangat banyak. Tengok orang pun dengan muka. Kalau ada orang lalu, kita cakap, lalu kawan yang kita tak setuju dengan dia, kita buat apa kat dia? Begitu kan? Itu semua dalam Quran kata wailul likulli humazatin lumazah. Mana muka ni semua multi purpose. Itu dia belakang. Senyum pun dia, benci orang. Jadi sesuai sangat muka ni dibasuh. Tangan melaksanakan apa tugas. Nak tulis surat fitrah ke orang pun tangan juga. Nak pukul orang pun tangan, muka nak basuh. Kaki termasuk dalam pelaksana yang ketiga kan. Jadi 3 anggota besar dibasuh. Oleh kerana kepala hanya bertugas sebagai perancang, mastermind, maka kita tak basuh. Itu hikmah Allah SWT bagi kita. Coba kalau kita basuh dengan sistem orang Melayu guna air banyak ni, agak-agak berapa kali mandi satu hari? 5 kali sehari kita mandi kan? Sebab basuh terlalu banyak. Maka Allah SWT kata tak payah basuh kepala. Wamsahu birusikum, kamu hanya sapu kepala. Sebab dia berfikir, kepala berfikir, mastermind ini berfikir daripada pagi sampai tengah hari. Pasal itulah kalau kita pening, kerja banyak, kita tunjuk ke mana? Sini. Oh, kerja banyak lagi sini. Ni. Oh, sakit kepala. Pening. Semua tak di kepala. Ini oleh kata mu di kepala, berfikir banyak, maka sesuailah kita sapu dia dengan air untuk menyejukkan. Tapi kalau setakat kita sapu kepala, ambil ekor tadi, macam dalam gambar kita ni ya. Ekor apa ni, ujung rambut. Sejuk tak sejuk kepala? Tak sejuk. Saya suka buat bandingan. Kita wuduk kita ini seperti tuyul mandi. Kenal tuyul? Orang Kelantan dia kenal tuyul. Orang luar tak kenal. Tuyul ni helikopter budak pagi. Ni gambar saya bawa 3 ekor kat sini. Supaya tuan-tuan boleh kenal dia. Patung, bahasa Malaysia kata patung. Orang Kelantan kata tuyul. Tulislah nama dia tu. Nanti biasa orang kata bawa baik. Kecil pula kan. Tuyul. Patung ni kalau mandi, pernah tengok tak dia mandi betul? Tengok. Kalau tak tengok, kalau bawa anak-anak pergi kat air, ahli air, dia tengok. Dia dengan ekor dia. Jadi kita pun angkat kaki sikit, bagi sini.
sah lah ikut amalan ahli fiqh, tapi kepala tak akan sejuk. Sebab itulah kalau tak sejukkan kepala, bermakna yang berfikir tak baik perlu salat, kepala dia juga berfikir tak baik masalah. Sejukkan dia dengan air wudu, kemudian kita pergi salat dengan sempurna, dengan khusyuk, insya-Allah perubahan akan kita dapat, kita capai. Ini hikmah besar. Kalau nak bincang satu-satu panjang, saya tak nak bincang. Yang kita nak ajarnya supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sapu kepala saat ini dengan tangan dua. Tangan dua, ambil macam ni ke belakang sampai sini. Hak kepala, kemudian pusing balik ke depan. Sama orang perempuan pun sama. Sebab orang perempuan ni dia fikir ke kepala ke apa? Ada orang tanya apa ni? Dia kata, "Ustaz, perempuan sama kan? Sama dia beza kan?" Sebab orang perempuan dia fikir dengan kepala dia juga kan. Maka kepala dia, tapi jangan buka sapu rambut. Kalau sapu rambut hak panjang sampai kaki gini, kita duduk lari rambut. Tak ada pula. Setakat hak kepala, sempadan kepala. Ini alhamdulillah, itu satu hikmah yang Allah Taala bagi kepada kita. Kemudian timbul isu telinga. Tengok dalam gambar ni, telinga ni nak basuh macam mana? Dengan air yang baru ataupun terus dia dengan. Jadi ada riwayat mengatakan telinga diambil daripada air baru. Ada riwayat Abdullah bin Zaid kata al-uzunani min ar-ra'si, kepala telinga itu daripada kepala juga. Maka selepas kita sapu kepala terus pergi ke telinga. Sapu. Boleh tak dua? Cara yang kita nak belajar pada riwayat dari Abdullah bin Zaid dalam riwayat hadis ini mengatakan al-uzunani min ar-ra's, telinga temari daripada kepala, maka kita boleh sapu terus dengan apa yang. Kemudian kita akhiri dengan basuh kaki. Alhamdulillah, selesai daripada basuh kaki, jangan lupa doa selepas wudu. Baca tak baca doa selepas wudu? Baca. Kalau baca alhamdulillah kan. Kalau tak baca lagi, kena baca. Boleh kalau kita tanya, boleh. Siapa dia ingat? Yang sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beberapa sunnah yang tak tulis ini untuk boleh tanda, iaitulah bersuci, bersiwak sebelum daripada kita wudu. Siwak. Dia kata siwak ni mesti batang kayu. Waktu saya bawa. Tengok. Siwak kita kecil je tapi cukup syarat. Setengah orang dengan siwak dia besar, ada besar ni. Top atas 5 pula kan. Nah, ini cukup. Kalau orang pergi umrah dekat pintu masjid Nabawi ke Masjid Haram, ada pakcik-pakcik tu. So beli ni. Kecil, menarik, tak dalam bukit pun. Dalam bukit pun boleh. Jadi siwak ni sentiasa Nabi kita ajar supaya di antara tempat kita kena bersiwak waktu nak wudu. Kalau nak bawa beruh gigi berat sikit lah. Cek bawa gigi perang lagi. Siwak ni simple. Tuan-tuan dapat melaksanakan sunnah yang simple dan dapat pahala yang besar. Alhamdulillah. Itu kita tunda. Beli siwak yang kecil. Tak. Dia kata cuma apa air liur kita yang punya semua aja dah. Air liur ni di antara air tidak kotor. Siapa dia kata air liur kotor? Di tempat dia. Tapi kalau dah keluar tu lain kita lah. Dah, pasal itulah tidak jadi masalah berlaku pertukaran air liur kan. Kuasa tak ada. Itu di antara kan. Benda-benda hukum tak boleh sensor. Kalau tidak tak jelas. Itu pun saya banyak kontrol. Di antara yang kita terlupa siwak. Dia kata saya setiap kali ambil wudu siwak. Cantik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersiwak setiap masa. Sebab dia kata aku boleh bercakap dengan orang yang kamu tak bercakap. Itulah Nabi kita bercakap dengan malaikat. Kita bercakap dengan sama kita. Suami nak bercakap dengan isteri. Isteri nak bercakap dengan suami, nak bercakap dengan anak-anak. Biarlah jangan orang mari nak bercakap kita begini paling hidup kat lain. Sebab tak kosong gigi Nabi kita. Kemudian juga kita kena tadlid, kena gosok anggota. Jangan gini je lah, gosok biar rata betul-betul. Dan yang kita nak juga tasbis, iaitulah basuh tiga kali tangan, kaki, basuh tiga kali. Kecuali kepala tadi. Ada riwayat mengatakan
sapu kepala tu. Sapu semua tadi hanya sekali, tidak tiga kali di tempat itu. Dan kemudian kita berdoa selepas kita ambil wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Doa yang Nabi kita ajar di sana besar pahala dia. Kata di dalam hadis ini, tak nampak. Dalam hadis ini, siapa dia baca doa lepas wudu? Ingat ada doa ni kan? Baca doa lepas wudu ni dibuka baginya pintu syurga yang sama dia yang 8. Dibuka pintu. Nak masuk mana pintu? Simple aja. Ambil wudu, baca doa. Terbuka pintu syurga di hadapan kita. Jadi banyaklah pintu-pintu syurga yang terbuka, tapi kita juga tidak mengambil kesempatan yang besar. Kemudian kita di antara sunnah lagi doa pada wudu, salatu rak'ataini ba'da wudu. Salat 2 rakaat selepas kita wudu. Jadi amalan nanti lepas wudu ada salat sunat wudu. Ada. Yang ini dibenarkan setiap waktu. Waktu larangan salat pun boleh. Dia panggil salat wudu bersebab. Kenapa perlu salat? Baru wudu. Macam kita masuk masjid. Kenapa salat? Aku baru masuk masjid. Tahiyatul masjid. Itu dibenarkan. Allahu Akbar. Salat wudu ini sangat besar kelebihannya. Seperti dalam cerita Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, dan di antara sunnah lagi dalam bab wudu ini menggunakan air dengan cara yang sangat ringkas, sangat simpel. Guna air yang banyak. Tidak kalau kita ada payung besar, kita akan buka seluas-luasnya sampai mereka boleh mandi dengan air yang kita ada. Kita bukan nak basuh kereta, kita nak ambil wudu. Basuh kereta kena kuat air kan, sebab kereta tu najas ataupun kotoran yang ada tu hissi, benda yang nampak. Tapi wudu ni benda tak nampak. Kenapa nak guna air yang begitu kuat? Timbul lagi satu lagi soalan yang ini timbul, iaitulah perkara yang membatalkan wudu. Biasalah kita dah tahu dah, keluar daripada kubur dengan dubur, tidur yang tidak tetap punggung, hilang akal, menyentuh tubuh dengan tangan yang tak apa. Kalau sentuh dengan tangan tak apa. Contohnya anak kita buang air, anak kecil, mak dia kena basuh kan, kita dah ada wudu malah nak buka balik, boleh pergi basuh dengan sipu kan. Jangan jauh kita apa tangan belakang tak apa. Dia tak apa. Sini tak apa. Boleh. Mudah. Cuma timbul lagi isu yang khilaf ulama, iaitulah tentang sentuh laki-laki dengan perempuan. Sentuh dengan laki-laki dengan perempuan ini batal tak batal wudu. Telah kita bincang dulu, iaitulah dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal wudu sentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram, termasuklah suaminya sendiri dan orang lain daripada mahram. Batal. Tapi 3 mazhab, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak batal wudu sekali sekat tersentuh saja dengan tidak ada apa-apa perasaan syahwat. Jadi pandangan inilah yang diterima oleh pihak tabung haji. Dia ajar kepada masyarakat. Cuma masyarakat confused, nak guna di Mekah ke boleh tak guna di Malaysia. Saya ingat tajuk ini boleh kita bincang nanti dalam sidi-sidi pengajian kita yang akan datang, di dalam isu perbincangan tentang perbandingan mazhab dalam sesuatu perkara. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan itu dalam kitab yang akan kita putuskan oleh pihak masjid. Bab tayamum biar dulu, kita nak pergi ke solat kerana masa kita sangat terhad. Ada soalan tak dalam bab wudu sebelum kita pergi ke solat? Silakan. Ke atas. Masalah aurat ketika salat nanti kita nak bincang bab wudu. Yang soalan wudu ada. Nah, saya dalam kita masuk dulu. Nah. Kalau kita sebenarnya di masjid, Ya. sama ada solat wudu dulu ke atau di masjid?
Mana dulu? Cantik. Sebab bila kita belajar sunnah ni nampak ada kan? Nampak kan?